Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diharap semua murid dalam keadaan yang baik dan diberikan kesihatan yang baik, insyaAllah. Okay, kita bertemu lagi dalam sesi PDPR seterusnya. Bagi minggu ini, kita akan teruskan dengan bidang akidah bagi tajuk Malaikat yang Setia. Kita biasa dengar apa itu malaikat. Untuk hari ini kita akan tengok siapa itu malaikat dan ada berapa malaikat itu sebenarnya. Murid-murid juga boleh rujuk pada buku teks muka surat 67 sehingga 69. Okey, baiklah, kita teruskan. Okey, objektif pembelajaran pada hari ini adalah di akhir pengajaran dan pembelajaran ini murid dapat yang pertama, menyatakan maksud malaikat dengan betul. Apa itu malaikat? Siapa itu malaikat? Kita kena tahu. Okey, seterusnya, menyebut 10 nama malaikat yang wajib diketahui dengan betul. Okey, ada banyak malaikat tapi hanya ada 10 sahaja malaikat yang wajib kita ketahui namanya beserta dengan tugas-tugas masing-masing. Okey, kita teruskan. Okey, ini adalah maksud malaikat. Malaikat ialah makhluk yang diciptakan daripada cahaya. Okey, nampak di sekeliling kita semua cahaya dan malaikat ini diciptakan daripada cahaya. Jadi logiklah bahawa kita semua tidak boleh melihat malaikat sebab di sekeliling kita semua cahaya dan malaikat itu sendiri dicipta daripada cahaya. Jadi memang kita tak boleh nampak malaikat tapi malaikat itu wujud, ada. Seterusnya, tidak berjantina. Kalau macam manusia, kita ada lelaki, ada perempuan. Tapi bagi malaikat, malaikat tidak berjantina. Jangan pula cakap, malaikat ni lelaki ke perempuan? Tak boleh. Malaikat tidak berjantina. Seterusnya, mempunyai tugas yang pelbagai. Nanti kita akan lihat apa tugas-tugas malaikat. Seterusnya, sentiasa taat dan patuh perintah Allah. Dia tak ada cakap nantilah baru buat, nantilah baru ikut. Tak ada. Malaikat ini sangat patuh pada perintah Allah. Tak ada alasan. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah dalil nakli bagi kewujudan malaikat itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Surah Al-Baqarah ayat 285. Maksudnya, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan para rasulnya. Kita juga wajib beriman kepada malaikat. Ada juga dalam rukun iman kita. Jadi malaikat itu memang wujud dan ada. Cuma kita tak dapat lihat. Okey, seterusnya kita tengok yang kat bawah ni. Bilangan malaikat terlalu banyak. Malaikat yang wajib diketahui ada 10. Dalam banyak-banyak tu kita tak payah ingat dalam banyak-banyak tu. Tak payah ingat semua. Kita hanya ingat 10 sahaja malaikat yang wajib diketahui. Okey, seterusnya kita akan lihat apa nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui. Okey. Okey, nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hanya ini sahaja malaikat yang wajib kita ketahui. Wajib ni maksudnya apa? Mesti kita ingat. Okey, lihat di sini. Yang pertama, Jibril. Ataupun biasa kita sebut Jibril. Tak ada masalah. Jibril, Mikail. Mikail biasa nama orang pun ramai orang nama Mikail. Jadi ibu bapa mereka mengambil sempena daripada nama malaikat. Seterusnya Israfil. Israfil. Yang keempat Izrail. Izrail. Biasa Izrail ni kalau pernah dengar, bila Izrail datang memanggil, jasad terkubur di pembaringan. Nanti kita akan lihat apa maksud lagu tu kan. Apa tugas malaikat Israel ni? Kenapa ada lagu tu? Okay, seterusnya. Malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Ridwan,
malaikat Malik, malaikat Munkar dan malaikat Nakir. Kita akan lihat satu persatu apa tugas malaikat ini. Seterusnya. Okey. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Tengok dekat sini. Ni kan, kenapa letak gambar ni? Supaya ingat, malaikat Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu. Ni hantar wahyu. Kan? Okey, seterusnya. Mikail. Tugas malaikat Mikail adalah menurunkan hujan dan rezeki. Hujan juga adalah salah satu daripada rezeki Allah yang banyak-banyak tu. Hujan salah satu daripada rezeki yang Allah turunkan melalui malaikat Mikail. Okay, seterusnya. Seterusnya malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil adalah meniup sangkakala. Bila berlaku sangkakala ini? Apabila hampir kiamat. Memang ni dah tanda-tanda besar untuk kiamat. Dan sangkakala ni sekali ditiup akan matilah semua yang ada di langit dan di bumi. Tiupan sangkakala yang kedua, kita semua akan dibangkitkan di padang mahsyar dan akan dinilai sama ada perkara yang buruk atau perkara yang baik yang banyak kita buat semasa kita hidup di dunia. Jadi kena bersedia sebab kita pun tak tahu bila akan berlakunya sangkakala dan kiamat itu. Seterusnya. Seterusnya malaikat Israel yang saya nyanyi tadi. Tugas dia adalah mencabut nyawa. Sebab tu dalam lagu dia tu, jasad terkubur di pembaringan. Dekat situ kan. Supaya senang nak ingat ni. Malaikat Israel tugas dia mencabut nyawa. Dah tak ada delay dah tak ada tangguh-tangguh. Kalau Allah kata kena cabut nyawa, kena juga cabut nyawa. Tak boleh nak tangguh-tangguh. Kita pun tak tahu bila malaikat Israel nak datang dekat kita kan. Kena sentiasa bersedia. Seterusnya. Malaikat Raqib. Malaikat Raqib tugasnya mencatat amalan baik. Kita selalu dengar ada malaikat di sebelah kanan kita. Jadi malaikat Raqib ini mencatat amalan baik. Manakala di sebelah kiri, siapa yang jaga? Malaikat Atid. Malaikat Atid ini ditugaskan untuk mencatat amalan buruk kita. Apa yang kita buat tak baik, malaikat Atid akan catat. Seterusnya. Malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini menjaga syurga. Ramai orang cakap daripada pembacaan, malaikat Ridwan ini wajahnya sangat manis, sangat baik kerana menjaga orang-orang yang baik yang berada di dalam syurga. Manakala malaikat Malik, seorang yang sangat tegas, sangat bengis, sangat garang. Kerana malaikat Malik ini menjaga neraka. Pilihlah nak jumpa malaikat Malik atau malaikat Ridwan. Malaikat Malik ini sangat garang, tegas. Kerana menjaga orang-orang yang membuat kesalahan, yang berbuat dosa semasa hayatnya di dunia. Seterusnya. Malaikat Munkar dan Nakir. Kedua-dua malaikat ini tugasnya menyoal orang mati di alam kubur kan. Bila orang dah mati, kita dah kubumikan, dah masuk dalam liang lahat. Di situ adalah tugas malaikat Munkar dan Nakir. Jadi nampak tak di sini bahawa setiap kehidupan kita ini kita sebenarnya diperhatikan. Ada yang sedang mencatat amal baik, mencatat amal buruk. Sampai kita masuk ke liang lahat pun masih lagi ada malaikat yang akan bersoal jawab dengan kita. Jadi kita kena bersedia. Kita tak tahu bila perkara ni akan berlaku kepada kita semua. Sebenarnya dah ada soalan bocor dah. Ma rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Ma nabiyuka? Siapa Nabi kamu? Tapi kalau kita tidak melakukan amalan yang baik semasa hidup kita di dunia, kita tak boleh jawab soalan malaikat-malaikat tersebut. Jadi kita sama-sama ingatkan diri kita dan orang di sekeliling kita bahawa malaikat itu wujud dan malaikat itu sentiasa memerhatikan apa yang kita buat dan kita kena sentiasa bersedia apa-apa yang akan
berlaku. Kiamat pun kita tak pasti bila. Jadi murid-murid diharapkan boleh ulang semula video yang saya telah terangkan tadi untuk lebih faham dan lebih ingat 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui serta dapat ingat tugas-tugas malaikat. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.